Mulianya kematianmu, indahnya pengakhiranmu. Demikian coretan lelaki dikenali sebagai Imam Khairun mengenai kematian peniaga kedai makan Osman Ahmad 68 tahun di Masjid An-Nur Galeria Kota Raya Johor Bahru pada 6 Julai 2018. Terdahulu coretan serta video berdurasi 24 saat itu memperlihatkan kematian Osman atau lebih dikenali sebagai Pak Osman yang rebah selepas membuka pintu masjid berkenaan. Allahyarham yang berada di depan pintu dilihat tidak bergerak dan rebah di depan masjid sebelum dibantu 3 individu yang berada di kawasan itu. Imam Khairun memperincikan keadaan Pak Osman beriktikaf lebih awal. Hari itu adalah hari Jumaat. Beliau sedang beriktikaf lebih awal dan solat lebih awal. Beliau membantu pihak masjid membuka salah satu pintu. Tiba-tiba beliau rebah, jantungnya terhenti. Dalam kejadian itu Allahyarham diberikan pertolongan kecemasan kira-kira 40 minit sebelum disahkan meninggal dunia. Kematian Pak Osman juga ketika melakukan banyak kebaikan. Sedang hari itu ialah hari Jumaat, sedang beriktikaf, sedang berpuasa pula, sedang menanti di taman syurga majlis ilmu, sedang berimarahkan masjid membuka pintu masjid. Tatkala detik husnul khatimah itu, Allah ambil nyawanya. Baik orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, yakni dengan menjaga suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan dalam tiap-tiap diri melihat dan memperhatikan apa yang dia telah sediakan, yakni dari amalan untuk hari esok. Allahu Akbar. Selepas menyebut bertakwalah kepada Allah dan beberapa baris ayat seterusnya semasa membaca khutbah, Ustaz Ku Yaakob terus rebah. Abdul Rahman 42 tahun berkongsi detik khatib Jumaat Masjid Al-Bukhari. Allahyarham Ku Yaakob Ku Hashim 68 tahun yang rebah di mimbar semasa menyampaikan khutbah. Menurutnya Allahyarham kemudian dibantu jemaah masjid yang juga seorang doktor sebelum dibawa ke hospital dengan ambulans dan disahkan meninggal dunia. Kematian Allahyarham sangat dicemburui berikutan arwah seorang yang sangat baik dan tidak pernah tinggi suaranya apabila bercakap. Malah menurut beberapa jemaah, apabila berdamping dengan arwah, hati akan rasa tenang dengan tutur katanya yang lemah lembut dan tersusun. Arwah seorang yang berbudi pekerti. Arwah adalah seorang bekas guru agama di sebuah sekolah di Kedah yang pernah memegang jawatan pengerusi surau Taman Mutiara di kawasan kediamannya. Selain ditugaskan membaca khutbah, Allahyarham juga sering memberi tazkirah sebelum solat zuhur pada Isnin dan Sabtu. Difahamkan Ku Yaakob sebelum ini pernah mengadu kepada AJK masjid mengenai keadaannya yang sentiasa berasa ketat dada selain turut mempunyai penyakit kencing manis. Rakan baik arwah Muhammad Hazli Ismail 42 tahun berkata pemergian rakannya itu adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Allahyarham adalah seorang yang tidak banyak bercakap dan kali terakhir dia bertemu dengannya pada Ramadan lalu. Seorang ahli jawatankuasa pemeriksa kira-kira surau Al-Rayyan di Seksyen 27 meninggal dunia ketika melaungkan azan subuh pada 1 Oktober 2020. Allahyarham Rosliman Osman 60 tahun dikatakan baru sahaja melaungkan 2 rangkap dari kalimah azan sebelum tiba-tiba terhenti sekaligus menimbulkan tanda tanya penghuni pangsa Polri Sri Izora. Difahamkan arwah yang mesra dipanggil Abang Man oleh penduduk di situ hanya sempat melaungkan kalimah Allahu Akbar serta syahadah. Seluruh penghuni pangsa Polri pelik kenapa azan subuh dari surau Al-Rayyan cuma kedengaran 2 rangkap dari kalimah yang mulia dan kemudian terhenti.
Kemudian terdengar suara cemas di pembesar suara. Seorang AJK lain membuat pengumuman meminta ahli keluarga arwah turun ke surau dengan kadar segera dan kelihatan ambulans tiba. Setibanya di ruang solat surau, kelihatan sekurjo tubuh kaku terbaring di ruang azan. Abang Man sudah kembali bertemu penciptanya dalam keadaan semua orang beriman impikan. Seorang jemaah yang rapat dengan arwah menceritakan bahawa arwah bersungguh mahu menjayakan majlis kesyukuran rakan mereka, Ustaz Sahari yang baru sahaja keluar dari hospital. Arwah kelihatan gembira dengan rancangan itu serta menawarkan diri untuk menyediakan kopi O pada majlis berkenaan. Menurut penduduk di situ, Abang Man pernah berseluruh, kita jaga amanah surau ini bukan untuk kita sekarang, tapi guna bila kita di sana nanti. Arwah sebelum ini pernah memberitahu saya dan anak-anak ini mungkin Ramadan terakhir baginya, kata Siti Esah Abdullah 65 tahun, isteri kepada pengurusi Surau Taman Kobena Senawang Muhammad Isa Yaakob 69 tahun yang meninggal dunia ketika menunaikan solat subuh di surau berkenaan pada 16 Mei 2021. Kata-kata itu seolah-olah arwah sudah dapat merasakan bahawa dia akan meninggalkan mereka selama-lamanya. Allahyarham mempunyai masalah jantung dan pernah menjalani pembedahan pintasan jantung serta dimasukkan ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban beberapa hari sebelum Ramadan. Arwah sangat mengambil berat solat secara berjemaah sama ada di surau ataupun di masjid. Sejak kebelakangan ini, arwah banyak menghabiskan masa lapang dengan membaca Al-Quran selain aktif dengan kerja-kerja kebajikan serta aktiviti kemasyarakatan di taman itu. Sementara itu, jemaah surau berkenaan Abdul Razak Abdul Rahman 63 tahun berkata, kejadian berlaku jam 6.05 pagi ketika menunaikan solat subuh secara berjemaah. Menurutnya, arwah yang juga pesara tentera tiba-tiba rebah ke kiri ketika imam sedang membaca Al-Fatihah di rakaat kedua sebelum disambut oleh jemaah yang berada di sebelahnya. Jenazah disembahyangkan di surau Taman Kobena sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Senawang. Beliau banyak bersedekah setiap hari walau sedikit. Demikian luahan seorang wanita dipercaya isteri kepada petugas kesihatan, Dr. Ali Nur Hassan di Facebook miliknya yang kehilangan suaminya pada 18 Januari 2021. Kematian Dr. Ali disebabkan acute respiratory distress dan bukan disebabkan COVID-19 atau kepenatan bertugas melawan pandemik itu. Menurut isterinya, suaminya itu banyak terbabit dengan aktiviti jemaah tabligh dan memeriksa pesakit percuma ketika ijtimak tabligh. Malah ketika ibunya masih ada, arwah banyak memuliakan dan berbakti kepada ibunya. Ketika ibu arwah didiagnos kanser paru-paru pada Ogos 2018, arwah sanggup mengambil cuti separuh gaji untuk menjaga ibunya. Sehingga ke akhir hayat ibunya di Institut Kanser Negara, arwah antara yang mengajar ibunya kalimah syahadah. Berita kematian Dr. Ali disampaikan menerusi hantaran dimuat skuad pengurusan jenazah Malaysia di Facebook. Dalam hantaran itu, SPJM berkongsi gambar terakhir Dr. Ali yang sempat diambil rakannya belum beliau jatuh sakit kerana beban kerja terlalu penat dan letih selain kekurangan masa untuk beristirahat selepas bertugas di barisan hadapan KKM menangani COVID-19. Difahamkan beliau tertidur ketika bertugas dan pengsan. Allahyarham Dr. Ali Nur Hassan amat disenangi rakan sekerja, pesakit dan masyarakat setempat. Kesimpulannya, semua kita mengharapkan kematian yang baik seperti insan-insan terpilih ini. Kita mendoakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala juga memilih kita untuk menjadi salah seorang yang tergolong husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.